segmen anda tanya kod jawab ni lah, boleh masukkan di ruangan komen. Dan ada soalan daripada Putri Dova atas saya. Dia ada bertanyakan tentang bagaimana proses untuk buat direct transfer di antara pemaju dengan pembeli yang baru lah. Okay, InsyaAllah dalam segmen pagi ni saya akan cuba mengupas untuk memberi kefahaman kepada semua. Panjang nama Putri Dova baru masuk ni. Waalaikumsalam, terima kasih. Oh, ada punya. Okay. Alright, so insyaAllah kejap lagi saya akan kupas berkenaan dengan bagaimana proses direct transfer boleh dibuat daripada pemaju terus kepada pembeli yang barulah ataupun pembeli yang kedua. Okay. So kalau ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan legal fees, berkenaan dengan kos guaman dalam urusan jual beli hartanah, tuan-tuan puan juga dialu-alukan untuk masukkan pertanyaan tersebut selaras dengan apa yang saya dah sampaikan pagi tadi lah di page hartanah anda. Alright. So untuk memulakan kita punya perkongsian pada pagi ni, okay, saya nak sentuh sikitlah berkenaan dengan pertanyaan yang Putri Dova tanyakan. Macam mana proses direct transfer tu dibuat daripada pemaju kepada pembeli yang kedua. Okay. So untuk urusan direct transfer, okay, tuan-tuan perempuan mungkin tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan direct transfer tu kan. Sebenarnya okay, kita fahamkan beginilah. Kita beli hartanah daripada pemaju. Mungkin kita dah sign SPA tu daripada pemaju kepada kita, dah sign perjanjian jual beli tu beberapa tahun yang lepas. Okey, ketika kita beli rumah tersebut, bila kita tandatangani perjanjian jual beli dengan pemaju tadi tu, geran individu ataupun geran strata untuk rumah tersebut masih belum dikeluarkan oleh pejabat tanah. Okey, so situasinya kita beli, kita sign SPA, ketika kita beli dengan pemaju tu, geran individu, individual title ataupun strata title masih lagi belum dikeluarkan oleh pejabat tanah. Okey, jadi urusan pindah milik di antara pemaju kepada nama kita di atas geran individu tu masih belum boleh dibuat lah. Okay, masih belum boleh dimuktamadkan sebab geran individu ataupun geran strata tu belum dikeluarkan lagi oleh pejabat tanah. Okay, jadi urusan pindah milik tu hanya dibuat selepas pejabat tanah mengeluarkan geran individu ataupun geran strata tersebut. Okay, biasanya dalam tempoh nak tunggu geran tu keluar daripada pejabat tanah, dia bergantung kepada proses untuk pecah geran ataupun proses untuk memuktamadkan lot di pejabat tanah tu sendirilah. Okay, berapa lama nak ambil masa tu saya tak boleh jawab lah sebab itu bergantung kepada pejabat tanah sendiri. Okay, sebagai contoh di negeri Selangor ada hartanah-hartanah yang mana perjanjian jual belinya dah ditantangani seawal tahun 80-an lagi. Tapi sampai sekarang geran individu ataupun geran strata bagi unit tersebut, bagi rumah tersebut masih lagi belum dikeluarkan oleh pejabat tanah. Ada. So surprising ni macam kes-kes di Bangi, Bandar Baru Bangi sebagai contoh, rumah-rumah di bawah PKNS ada yang mana rumah tu dah tanda tangan SPA seawal tahun 80-an lagi, tapi sampai sekarang geran stratanya masih belum ada. Ini melibatkan biasanya lah tanah-tanah yang high rise lah, rumah flat ataupun apartment. Okey, dan bila masa pejabat tanah akan keluarkan, macam yang saya beritahu tadi, bergantung kepada pejabat tanah sebab urusan tu memang di luar daripada kawalan pemaju ataupun di luar daripada kawalan peguam yang mengendalikan urusan jual beli itulah. Okey, jadi biasanya lah pejabat tanah bila dia nak dapatkan maklumat ataupun nak dapatkan dokumen sokongan ataupun bayaran premium tertentu yang perlu dibayar, dia akan dapatkan daripada pemaju tu dalam memastikan untuk proses pengeluaran geran tu dapat disempurnakan dengan cepatlah. Okey, jadi kalau katalah berlakunya masalah, pemaju tu mungkin dokumen yang diminta oleh pejabat tanah tu tak disempurnakan ataupun ada bayaran premium yang perlu dibayar tu masih lagi belum dibayar. Jadi itu memungkinkan proses untuk mengeluarkan geran strata ataupun geran individu tu jadi lewat, jadi lambat. Okey, so kita tak nak kupas lanjut tentang isu tu. Yang saya nak ceritakan sekarang ni macam mana proses pindah milik secara direct transfer daripada pemaju kepada nama pembeli yang baru. Okey, so tadi saya dah beritahu kita dah beli rumah, tapi masa kita beli rumah tu perjanjian jual beli je kita tandatangani. Urusan pindah milik di atas geran strata ataupun geran individu tu tak boleh dibuat sebabkan geran individu ataupun strata tu masih lagi belum dikeluarkan oleh pejabat tanah. Okey, ada satu lagi dokumen yang kita perlu tandatangani, iaitu yang dipanggil sebagai deed of assignment. Deed of assignment. Deed of assignment ni ataupun bahasa Melayu ni kita panggil surat ikatan serah hak.
serahak daripada pemaju kepada kita, itu maknanya untuk dia assignkan property tersebut daripada pemaju kepada kita, dan kita assignkan pula daripada nama kita kepada nama bank lah. Kalau kita membuat pinjaman dengan bank, kita kena serahak pula dokumen kata apa deed of assignment tadi tu, kita akan tanda tangani bersama-sama dengan pihak bank. Okay, jadi kita sebagai penyerahak dan bank sebagai penerima serahak. Ataupun bahasa orang putih ni kita panggil kita ni sebagai assignor, dan bank tu sebagai assignee. Okey, so dah pening dah tu tapi jangan pening-pening dulu, bagi nampak dulu flow tu macam mana Okey, so daripada perjanjian jual beli, kita tandatangani juga deed of assignment untuk serahak tadi. Okey, bila dah serahak kepada daripada pemaju kepada kita dan kita serahak pula kepada bank. Okey, bila keluar je geran individu, geran serata ataupun geran individu dah dikeluarkan oleh pejabat tanah, maka urusan untuk memuktamadkan pindah milik daripada pemaju kepada nama kita dan juga urusan gadaian daripada kita kepada pihak bank, kita kena buat pula lah. Okay, so kena faham awal-awal dulu kita beli rumah tak ada geran, bila tak ada geran kita kena buat deed of assignment. Okay, deed of assignment tu pula kalau ikutkan dia tidak menjaga sangat hak dan kepentingan kita selaku pemilik berdaftar ke atas rumah ataupun unit tersebut. Sebab apa? Dalam geran nama tu masih lagi belum bertukar daripada nama pemaju kepada nama kita. Jadi untuk memastikan hak dan kepentingan kita ke atas unit tersebut adalah terjaga, maka urusan pindah milik perlu dibuat daripada nama pemaju kepada nama kita. Jadi itulah yang kita panggil urusan tu kita sebutkan sebagai perfection of transfer ataupun pindah milik daripada pemaju kepada nama kita. Okey, dan satu lagi urusan yang kita perlu buat adalah untuk menggadaikan pula hartanah tersebut. Sebab tadi geran belum keluar, sekarang ni geran dah keluar. So bila geran dah keluar, assignment tadi tu, deed of assignment tadi tu tak boleh dipakai lagi. Dia kena buat urusan untuk menggadaikan pula daripada kita sebagai yang kata apa pemilik berdaftar kepada pihak bank sebagai pemegang gadaian lah. Jadi dua urusan tu kita panggil perfection of transfer untuk buat pindah milik. Satu lagi tu dia panggil perfection of charge. Perfection of charge, CHARGE ataupun pendaftaran gadaian. Gadaian tu maknanya daripada kita kepada pihak bank lah. Okey. Jadi kalau misal kata sekarang ni geran individu dah keluar, kita pun dah dapat notification daripada pemaju untuk menandatangani borang pindah milik. Borang pindah milik ataupun sinonim kita panggil sebagai MOT. Memorandum of Transfer. Kita kena tanda tangan lah dokumen tersebut dengan pemaju. Okey, dan kalau misal kata kita ada buat pinjaman dengan bank, kita kena tanda tangan juga dokumen MOC ataupun Memorandum of Charge, borang 16A. Itu untuk gadaikan pula rumah tu kepada pihak bank lah. So itu dua transaksi yang kita perlu muktamadkan untuk memastikan nama dalam geran akan bertukar daripada nama pemaju kepada nama kita, dan juga pemegang gadaian iaitu bank, nama dia akan didaftarkan di dalam dokumen geran ataupun hak milik strata tadi itulah, geran individu ataupun hak milik strata tadi tu. Okey, itu yang kita panggil sebagai POT dan juga POC, perfection of transfer dan juga perfection of charge. Okey, so urusan tu tidak boleh tidak kita kena buat. Dan kos yang berkenaan untuk buat urusan POT dan juga POC ni, kita sebagai pemilik, kita perlu tanggunglah kos tersebut. Dan kosnya bergantung kepada pengenaan charge yang dikenakan oleh pemaju tu sendiri dan juga oleh peguam yang menyediakan surat cara, dokumen POT dan juga POC tadilah. So ini tuan-tuan perempuan kena faham, dan berapa kosnya yang tu saya tak boleh nak bagi exact figure, cuma anggarannya di situ lebih kurang dalam 2 ke 3 ribu untuk dua transaksi yang saya sebutkan tadi tu. Okay, ini anggaran kos untuk buat POT dan juga POC. Okay, cuma tuan-tuan perempuan kena faham kalau misal kata tuan-tuan perempuan masih lagi belum membayar apa yang kita panggil sebagai stamp duty, stamp duty kepada lembaga hasil dalam negeri, berkemungkinan kos yang saya sebutkan tadi tu akan bertambah lah. Okay, kos tadi tu akan bertambah sebab kita kena bayar pula stamp duty untuk buat urusan pindah milik daripada nama pemaju pada nama kita, dan juga stamp duty untuk
dokumentasi gadaian yang kita perlu bayar kepada lembaga hasil dalam negeri lah. Itu sekiranya kita masih lagi belum membayar stamp duty ketika kita beli rumah tersebut daripada pemaju awal-awal dulu melalui deed of assignment, dan juga semasa kita assignkan property tersebut melalui deed of assignment kepada pihak bank. Stamp duty pada awal-awal tu dulu kita belum bayar, maka masa nak buat POT dan juga POC ni, masa ni lah tempoh yang kita perlu bayar POT dan juga POC punya stamp duty tadi tu. Jadi kalau misalnya kata tak nampak lagi gambaran tu, memang saya minta maaf lah. Itu penerangan yang paling simple, yang paling mudah yang saya nak cuba sampaikan kepada tuan-tuan perempuan semua, dan saya harap tuan-tuan perempuan boleh nampak lah gambaran tu macam mana lah. Okay, so apa yang Puteri Dova tanya tadi sebenarnya, okay, macam mana sekiranya ada niat oleh pemilik tadi tu ingin menjual pula rumah tu kepada buyer yang baru, kepada pembeli yang baru. Okey, urusan pindah milik POT daripada pemaju kepada nama pemilik yang lama tu, pemilik asal tu belum dibuat lagi, tapi pemilik yang asal tu dah berhasrat nak jual pula. Okey, nampak tak rasa dia nak jual pula kepada pembeli yang baru, dan pembeli yang baru tu pun dah menyatakan minat untuk membeli tanah tersebut. Okey, jadi apa yang peguam perlu lakukan dalam urusan transaksi yang melibatkan pembeli yang baru tadi ni? Okey, so peguam kena tulis surat apa yang kita panggil request for confirmation letter daripada pemaju. Okey, peguam kena tulis surat nak dapatkan confirmation letter ataupun surat pengesahan status daripada pemaju. Okey, itu langkah pertama yang perlu dibuat. Okey, jadi kalau ada lah tuan-tuan perempuan come across this kind of dealings, this kind of transaction, okay, so tuan-tuan perempuan perlu melantik peguam untuk dapatkan dulu confirmation letter daripada pemaju. Okay, so dapat confirmation letter daripada pemaju dah tulis surat balik, reply kepada peguam tadi tu. Dalam surat confirmation letter pemaju tu, biasanya pemaju akan nyatakan sama ada transaksi untuk buat POT daripada pemaju kepada nama pemilik asal, daripada pemaju pada nama penjual yang sekarang ni jadi penjual lah kan, boleh dibuat secara direct transfer ataupun kena buat double transfer. Okay, dah pening lah tu, jangan pening-pening dulu, sabar. Okay, daripada pemaju terus kepada pembeli yang baru, okay, itu yang kita panggil sebagai direct transfer. Okey, daripada pemaju kepada pemilik asal ataupun penjual, daripada penjual kepada pembeli yang baru pula, itu istilah yang kita panggil sebagai double transfer. Maknanya dia kena transfer dua kali. Okey, so dalam confirmation letter daripada pemaju tu, sebenarnya pemaju akan menyatakan persetujuan sama ada pemaju benarkan ataupun tidak proses pindah milik dibuat daripada pemaju terus kepada nama pembeli yang baru, ataupun pemaju tak benarkan. Maka kalau tak benarkan, kita kena buat double transfer, dua kali transfer lah. Maknanya POT untuk pemaju kepada pemilik yang sekarang ni, pemilik asal yang jadi penjual sekarang ni, kena buat dulu. Bila dah perfectkan, bila dah sempurnakan pindah milik yang pertama tu, barulah boleh penjual ataupun pemilik yang pertama tu jualkan pula ataupun buat pindah milik pula kepada nama pembeli yang baru. So istilah tu yang kita panggil sebagai double transfer, dua kali transfer lah. Okay, so boleh faham ke tak faham? Kalau boleh faham, tulis faham di situ. Kalau tak faham, tulis tak faham. Nanti saya terangkan lagi. Sampai tuan-tuan perempuan boleh faham dalam situasi ni. Okay, Puteri Dova macam mana? Okay, boleh nampak tak apa yang saya tanyakan tu? Apa yang saya terangkan tadi tu? Okay, so sementara tu saya tengok dulu nama-nama yang masuk, saya tegurkan kejap. Tuan Rafizal, Waalaikumsalam, salam Jumaat. Okey, terima kasih. Muaz pun ada. Waalaikumsalam Muaz. Puan Nur Hashimah. Okey, ramai Puan Nur Hashimah tolong tag kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Puteri ada tanya lagi ni. Okey, kalau dapat direct transfer, jimat sikit pembeli pertama. Yes, okey. Kalau buat urusan direct transfer, maka urusan untuk pindah milik daripada nama pemaju kepada nama pembeli yang pertama tu tak payah dibuat lagi lah. Kan, sebab dia dah boleh transfer terus daripada pemaju kepada pembeli yang kedua. Memang kos kat situ dia boleh jimat sikit lah. Okay. Biasanya untuk urusan direct transfer ni, kita kena tengok daripada confirmation letter tu, pemaju ada menyatakan kos-kos yang terlibat yang perlu ditanggung oleh penjual dan juga yang perlu ditanggung oleh pembeli yang baru tadi. So kalau misal kata boleh buat direct transfer tu, biasanya lah kos yang ditanggung oleh penjual tu agak kurang lah.
Jadi dia boleh jimat juga kat situ sebenarnya, sebab dia tak payah lagi nak bayar kata apa, yuran pendaftaran, yuran kata apa, registration fee untuk mendaftarkan pindah milik, dan dalam masa yang sama stamp duty yang dikenakan untuk jual beli itu pun dibayar oleh pembeli yang kedua tadi lah, pembeli yang baru tadi. Jadi urusan pindah milik tu antara nama pemaju pada nama pembeli yang pertama ataupun penjual tu tak payah nak dibuat, dan stamp duty-nya boleh dijimatkan lah kat situ. So penjual tu ada advantage lah, banyak advantage kalau dia dapat proses untuk direct transfer tu boleh dibuat. So itu kata apa, antara advantage-nya lah yang ada. Okay, salam Jumaat Coach. Okay, Tuan Imran, boleh terangkan secara ringkas perbezaan MOT dan POT? Keliru sikit. Okay, sama je sebenarnya. POT itu istilahnya Perfection of Transfer. MOT itu Memorandum of Transfer. Memorandum of Transfer itu adalah instrumen yang digunakan. Instrumen ataupun surat cara yang digunakan. Kita selalu sebut MOT. Okay, apa benda MOT itu? MOT itu adalah borang pindah milik ataupun borang 14A. Borang 14A tu yang kita panggil sebagai MOT, ataupun instrumen yang kita gunakan tu kita panggil sebagai MOT. Okey, yang POT itu pula adalah Perfection of Transfer, transaksi yang dibuat tu, itu yang kita panggil dia sebagai POT, Perfection of Transfer. Instrumen yang digunakan adalah MOT. Apa tu borang 14A tadi, itu instrumen yang digunakan. So itu apa ni dia punya perbezaannya lah. Sama je sebenarnya, cuma dokumen dan juga instrumen dan juga proses. Okay, proses kita panggil POT, instrumen yang kita gunakan tu kita panggil sebagai MOT. Itu dia tu. Okey, faham Coach, kebenaran pemaju untuk direct transfer tu selalunya berdasarkan kriteria apa ya Coach? Okey, alright. Soalan yang baik kriteria tu sebenarnya dia bergantung kepada satu jenis property yang nak buat pindah milik tu. Okay, selalunya hartanah yang berstatus leasehold yang ada sekatan kepentingan yang perlu dapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah ataupun pihak berkuasa negeri, selalunya pemaju dia agak reluctant, dia agak susah nak bagi kebenaran untuk buat direct transfer. Sebab selalunya bila pemaju dah dapatkan geran individu ataupun geran strata bagi unit-unit yang terlibat, okay, contoh katalah sekarang ni Puteri beli satu apartmen di Bangi lah sebagai contoh. Okay, sebab Bangi banyak property yang leasehold kan. Okay, so apartmen dekat Bangi tu Puteri beli. Bila pemaju nak mohon untuk dapatkan istilahnya kita panggil blanket consent. Blanket consent ataupun consent menyeluruh. Consent menyeluruh. So bila kita buat blanket consent, dia akan menyebabkan kita punya pindah milik tu perlu mendapatkan kebenaran daripada pejabat tanah terlebih dahululah. Blanket consent ni bila dia under master title, urusan untuk dapatkan blanket consent ni perlu dibuat daripada pemaju kepada pejabat tanah. Okay, just imagine, bayangkan blok title ataupun master title yang ada, katalah satu blok apartmen tu ada sampai 100 unit rumah. Okay, so satu surat kebenaran pindah milik dikeluarkan oleh pejabat tanah daripada nama pemaju kepada keseluruhan 100 pemilik unit yang ada tu di dalam blanket consent tersebut. So you just imagine surat blanket consent ni biasanya kat bahagian depan tu, okay, kebenaran pindah milik secara blanket consent, itu dia punya heading. Okay, atas tu dia punya letterhead tu, okay, pejabat tanah dan galian yang di Selangor ke apa kan, tulis macam tu kan. Okay, so kat bawah tu dia punya tajuk dia tu blanket consent untuk surat kebenaran pindah milik secara blanket consent untuk projek sekian-sekian, HSD number sekian-sekian, geran number dia tu lah, untuk berapa unit. Okay, so dekat bahagian depan surat tu dia akan tulis kita dimaklumkan bahawa pejabat tanah pihak berkuasa negeri telah meluluskan permohonan tuan untuk mendapatkan blanket consent bagi unit-unit yang dilampirkan di bahagian A surat ini. Okay, so kita buka belakang tu, kat bahagian belakang tu ada lampiran, bahagian lampiran tu dipanggil lampiran A tadi itulah. So lampiran A tadi tu dia senaraikan 100 nama. 100 nama daripada nama unit nombor 1 sampai lah unit nombor 100. 100 nama tu disenaraikan semua sekali. Okay, jadi urusan untuk blanket consent tu maknanya pemaju dah selesaikan dan
pejabat tanah dah bersetuju untuk memberikan kebenaran pindah milik daripada pemaju kepada nama yang tersenarai di dalam 100 pemilik tadi itulah. Okey, so hasilnya yang jadi lecehnya kat situ, bila kita buat permohonan untuk direct transfer, urusan untuk tukar pula blanket consent yang dah keluar untuk 100 nama tadi tu, dia kena pula buat urusan untuk menukar nama. Contohlah nama puteri tu nombor 80 katakan. Unit nombor 80. Okey, so nak tukar pula nama puteri kat nombor 80 tu kepada nama, katalah yang beli tu nama dia Siti Aminah. Okey, nak tukar kepada nama Siti Aminah. Okay, jadi pemaju ni biasanya dia akan rasa macam leceh lah, dah dapat blanket consent nak suruh aku tukar pula nama pergi nama Siti Aminah. So urusan tu dia kena tulis surat, dia kena hantar permohonan tu ke pejabat tanah, kan, dia ambil masa lagi, ada ni kan. So biasanya pemaju dia akan ambil langkah, okay, blanket consent dah dapat, property ni leasehold, kita orang tak bagi dah buat untuk direct transfer. So you all kena buat perfection of transfer daripada nama pemaju kepada nama puteri dulu. Okay, so lepas tu nanti dah buat perfection of transfer untuk first transfer tadi tu, kena buat double transfer lah. Second transfer tu baru nama Siti Aminah tadi, antara you dengan Siti Aminah tu you buat transaksi yang lain lah. So itu kebarangkalian untuk memungkinkan proses direct transfer tu sukar dibuat disebabkan hartanah tersebut dipegang di bawah leasehold, grant leasehold yang ada sekatan kepentingan yang memerlukan proses pindah milik tu ada kebenaran ataupun konsen daripada pejabat tanah. So itu antara sebab kenapa developer pemaju susah nak bagi proses direct transfer tu dibenarkan. Okay, so itu untuk menjawab soalan Puteri di situlah. Okay, Tuan Rashid, terima kasih. Rosrina, Waalaikumsalam. Mirul Azali, Waalaikumsalam. Okay, Muaz ada tanya soalan kat sini, sekejap. Salam Coach, Waalaikumsalam Muaz. Okay, if pemaju kata kena buat double transfer but boleh appeal or force nak buat direct transfer juga if owner nak jual cepat sebab nak tunggu double transfer makan masa. Nak force tu saya rasa agak susah juga Muaz sebab dia bergantung sebenarnya kepada pemaju, atas budi bicara pemaju itu sendiri. Urusan macam saya beritahu tadi lah, urusan untuk dapatkan double transfer ataupun direct transfer ni adalah atas budi bicara pemaju. So kalau katalah Muaz nak force dia tu, saya tak pastilah nak force macam mana kan. Mungkin force bawa gangster ke, bawa bonzer ke, saya tak pastilah macam mana. Tapi jarang-jarang selalunya kalau misalnya kata kita nak buat rayuan, nak mohon buat proses direct transfer. Sebab pemaju ni dia ambil jalan yang mudah lah. Selalunya pemaju pun tak nak pening-pening kepala. Dia banyak lagi benda-benda lain yang dia kena buat kan. So mungkin konsep ataupun perception dia dah rasa okay, you are not the only one yang apply untuk buat direct transfer. There are so many other purchasers and unit owners yang berhasrat untuk buat direct transfer juga, tapi diorang punya permohonan semua kita tak benarkan. So why must permohonan you yang kita benarkan? So biasa pemaju akan ambil pendekatan, okay, pukul rata semualah. Dia tak tengok case to case basis lagi dah, dia pukul rata semua. Kalau daripada awal lagi memang dia tak bagi, sampai ke sudah dia tak akan bagi lah. So itu antara tapi tak pastilah so tu saya kata tadi bergantung pada budi bicara. Kalau kita ada means ataupun ada cara untuk approach pemaju, jumpa CEO dia ke, jumpa siapa-siapa lah top management pemaju tu untuk dapatkan dia punya budi bicara untuk membenarkan direct transfer tu, itu terpulang pada kita punya own due diligence yang kita nak buat tu lah. Alright, Norlina Zainan ada tanya kat sini, bagaimana kalau owner dah meninggal sebelum sempat buat perfection, boleh ke direct transfer kepada waris yang berhak? Okey, soalan yang baik. Terima kasih Puan Norlina. Kita nak kena dapatkan dulu apa yang dipanggil sebagai perintah kuasa mentadbir. Perintah kuasa mentadbir daripada pejabat Datuk Pusaka ataupun daripada Mahkamah Tinggi. Okay, so untuk proses pusaka ni panjang lebar sebenarnya kalau saya nak ulas. Saya dah buat rancangan live sebelum ni. Mungkin Puan Nolina boleh tengok dalam YouTube channel saya. Ada saya terangkan tentang macam mana proses nak mentadbir pusaka daripada pejabat pusaka kecil dan juga daripada Mahkamah Tinggi lah. Okay, so permohonan tu perlu dibuat oleh waris yang ada sebab dia tak boleh automatically tukar nama daripada nama si mati tu kepada nama anak tu selagi mana proses untuk pusaka mentadbir pusaka tu belum ditamatkan ataupun perintah mentadbir kuasa pusaka tu belum dikeluarkan oleh pentadbir tanah lah.
Okay, jadi kita kena buat permohonan tu dulu. Dah dapat permohonan, dah dapat perintah untuk mentadbir pusaka, dah dilantik pentadbir yang berhak, yang diberikan hak ataupun kuasa oleh pejabat atau pusaka tadi tu, barulah kita boleh meminta pemaju untuk tukar nama daripada nama semati kepada nama pentadbir pusaka yang baru itulah. Okay, so itu dia punya jawapan pada Puan Nolina punya soalan. Okay, Ustaz Nazri tanya ni, apakah yang menyebabkan lambat proses hak milik dari pemaju? Okay, banyak sebenarnya faktor-faktor yang melewatkan proses ni. Pemaju ni biasanya dia tengoklah Ustaz, kadang-kadang proses untuk dapatkan grant tu ada bayaran premium yang perlu dibayar, ada requirement yang dikendaki oleh pejabat tanah, syarat-syarat yang dikenakan oleh pejabat tanah untuk pemaju tu patuhi. Tapi mungkin pemaju ni dia tak dapat nak comply ataupun nak patuh dengan apa yang dah diarahkan oleh pejabat tanah tu. Jadi premium ni memang biasanya lah jadi satu isu yang paling besar. Sebab nak bayar premium untuk tukar nak pecahkan lot tanah dan sebagainya tu, itu memang sepatutnya lah pemaju dah ada bajet untuk sediakan bayaran premium tersebut seawal masa dia nak buat projek tu lagi kan. Tapi kebanyakan pemaju ni dia tak ada duit sangat, dia tak ada duit sangat, dia harapkan daripada hasil jualan projek yang ada tu, duit yang dah dibayar tu barulah dia buat untuk bayar premium ke pejabat tanah. Ada pemaju yang macam tu. Jadi itulah sebaik-baiknya tuan-tuan puan nak beli rumah yang katalah tuan-tuan puan nak beli subsale, tengok status grant rumah subsale yang tuan-tuan puan nak beli tadi tu dah keluar ke belum, dah dikeluarkan oleh pejabat tanah ke belum. Kalau misal kata belum dikeluarkan oleh pejabat tanah, jadi saya syorkan tuan-tuan puan cuba minta penjual selesaikan dulu urusan pindah milik daripada nama pemaju kepada nama dia itulah. Sebab kalau katalah kita nak buat proses direct transfer ke apa ke, kita tak pasti sama ada proses direct transfer tu dibenarkan ataupun tidak oleh pemaju tadi. Dan ia mungkin memakan masa yang agak panjang sikit, dan kalau dia tak benarkan buat direct transfer, kena buat double transfer, lagi panjang masanya. Jadi kalau boleh elakkan, cuba cari rumah yang memang dah ada strata title atas nama penjual tu sendirilah, bukan lagi atas nama pemaju. So tak adalah timbul isu nak kena buat nak dapatkan confirmation letter daripada pemaju dan sebagainya. Tapi kalau terdesak juga, terpaksa juga nak beli juga rumah tu, dah memang berkenan sangat, cantik sangat rumah tu katanya, rumah tu cantik sangat, mungkin ada market value dan sebagainya, so kita memang gatal lah nak beli juga rumah tu kan. So nak tak nak terpaksa lah melalui proses yang saya sebutkan tadi tu. Kena juga melalui proses yang saya sebutkan tadi, kena buat urusan untuk dapatkan confirmation letter daripada pemaju, dan kena lalui proses direct transfer ataupun double transfer tadi lah, yang mengikut budi bicara pemaju tu sendiri. Okay, right. So itu untuk menjawab soalan Ustaz Nazri lah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada yang tanyakan soalan. Okay, sekarang dah pukul 10.35, tibalah masanya untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah join rancangan live ni. Harap apa yang saya dah kongsikan tadi tu dapat sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua, dan dapat membuka minda tuan-tuan perempuan semua berkenaan dengan urusan jual beli hak tanah. Dan saya mengharapkan agar tuan-tuan perempuan sebelum nak beli rumah tu, pastikan tuan-tuan perempuan dah faham selok-belok jual beli. Tuan-tuan perempuan dah tahu macam mana cara nak berurusan dengan ejen hartanah. Tuan-tuan perempuan dah tahu macam mana cara nak berurusan dengan peguam. Jadi hartanah dan anda ni saya wujudkan demi untuk membantu tuan-tuan perempuan semua, bagi tuan-tuan perempuan celik hartanah yang tahu selok-belok undang-undang. Dan tak adalah nanti kita dengar cerita-cerita yang kurang menarik lah. Ada bakal pembeli yang tertipu, kena sailang ke apa ke. So benda-benda macam tu kita cuba nak elakkan, dan kita harap tuan-tuan perempuan dapat sedikit sebanyak manfaat lah daripada apa yang telah saya kongsikan. Dan sebab tu saya suka bila tuan-tuan perempuan tengok rancangan live ni, senang saya nak berinteraksi. Saya nak tulis panjang lebar, saya ni bukan rajin sangat. Posting-posting saya buat dalam page anda pun ada masa saya akan type satu-satu, saya akan masukkan lah. Tapi kadang-kadang saya sibuk, saya tak sempat nak buat posting tu. Jadi saya gunakan medium FB Live ni untuk memudahkan. Kalau ada apa-apa pertanyaan nak tanya kepada saya boleh terus jawab, dan tuan-tuan puan boleh tengok video yang ada tu untuk mendapatkan nak menambah ilmu yang ada lah. Okey, terima kasih Ustaz Nazri, jelas coach, terima kasih atas pencerahan sama-sama. Tuan Imran, thank you coach perkongsian, terima kasih.
Puan Nolina, thank you coach, understood. Okay, terima kasih. Tuan apa ni, Abang Ali pun ada. Waalaikumsalam Abang Ali. Thank you coach atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Okay, Putri Dova, terima kasih coach kongsi ilmu, semoga bisnes coach semakin maju. Amin. Terima kasih banyak. Okay, so itu sajalah perkongsian daripada saya pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi esok. Seperti biasa pukul 10 pagi. So ambillah peluang ni, untuk sama-sama kita mencapai ilmu. Dan kalau boleh, bila saya minta tolong sharekanlah video ni kan. Sharekan video ni supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana tu boleh dapat manfaat lah daripada apa yang saya cuba kongsikan. Okay, so itu saja daripada saya untuk pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.